Sorry banyak-banyak, ada hal tadi sikit, ada urgent meeting tapi dah selesai. Okay, so kita mulakan kuliah kita pada petang ni. Tajuk yang bab yang kedua berkenaan dengan Sustainable Energy Management System. Okay, macam minggu lepas kita dah lihat kepada kenapa kita kena mengurus tenaga, dan kita dah lihat juga apa kesan dia jika kita tidak mengurus tenaga dengan baik, dan apakah dasar-dasar yang ada di pihak kerajaan bagi melaksanakan ataupun bagi mengurangkan pelepasan karbon. Okay? Kita dah tengok National Energy Policy, kita dah tengok Fuel Diversification Policy, National Energy Depletion Policy dan sebagainya. So, bila kita dah lihat kepada dasar, next kita kena tahu macam mana kita nak buat. Kita nak tahu dalam minggu ni we want to know how we going to manage our energy. Okay. So the topic is Sustainable Energy Management System. Okay. Dari segi definisi, apa dimaksudkan dengan energy management ataupun sustainable energy management? Okay, dikata kat sini. A sustainable energy management is the process of managing the energy consumption dalam organisasi to assure that the energy has been efficiently consumed. So maksudnya, kita nak menguruskan tenaga di organisasi kita supaya tenaga yang digunakan tu dibekalkan tu digunakan dengan cekap. Okay? And then it covers all the aspect of the energy consumption in the organisation that involves not only machine. So next, pengurusan tenaga yang cekap ni, kita bukan sahaja melihat kepada bagaimana kita menguruskan peralatan-peralatan ataupun equipment yang menggunakan tenaga. Okay? Contohnya macam peralatan ni, motor, pump, lampu, komputer, TV. Kita bukan sahaja melihat kepada peralatan tersebut. Contoh, kalau macam lampu, kita lihat mungkin kita hanya perlu kita tukar daripada lampu biasa ke lampu LED, ataupun aircon yang biasa kepada aircon yang ideal emitter. Okay? Bukan sahaja melihat kepada jenis peralatan, tetapi kita kena melihat juga bagaimana kita mengendalikan peralatan tersebut. Sepatutnya, jika kita dah ada suatu peralatan yang cekap tenaga, sepatutnya orang yang nak mengendalikan peralatan tersebut haruslah tahu bagaimana hendak menggunakan ataupun mengendalikan peralatan tersebut dengan cekap. Okay? Bukan sahaja melihat kepada equipment, tetapi kaedah pengendalian juga kita perlu lihat dan kita perlu urus dengan cekap. Dia kata yang ketiga, to set up effective energy management, kena mula daripada atas ke bawah. Maksudnya, dia kena bermula daripada CEO. Dia kena mula daripada managing director ataupun pengurus kilang. Barulah dia boleh berjaya. Jika pengurusan tenaga ni bermula daripada orang teknikal, daripada technician ataupun engineer, kemungkinan besar dia hanya gagal untuk dilaksanakan. Seharusnya dia mestilah bermula daripada atas ke bawah. Daripada bos kepada anak buah. Dia susah kalau nak melaksanakan daripada anak buah kepada bos. Kena ada arahan. Macam UTM, arahan daripada pejabat chancellor untuk kita laksanakan pengurusan tenaga yang cepat. Dan bila kita dah ada komitmen daripada top management, jadi komitmen tu perlu diterjemahkan ke dalam polisi. Perlu diterjemahkan ke dalam bentuk polisi supaya ada satu komitmen yang bertulis daripada pihak pengurusan untuk melaksanakan pengurusan tenaga. Barulah ianya boleh berjaya. Sekiranya tiada polisi, benda tu akan tergantung dan staf bawahan tiada panduan bagaimana nak laksanakan ataupun apakah arahan yang perlu diikut untuk melaksanakan pengurusan tenaga yang cekap. So sebab tu bila dah ada komitmen daripada pihak pengurusan,
syarikat ataupun organisasi perlu diterjemahkan ke dalam bentuk polisi. Okay. Dan kena ada, of course, top management ni dia tahu, dia bagi arahan, dia bagi objektif, dia bagi ahli tuju, dasar dan polisi, dan mesti ada orang yang nak melaksanakan dia. Dan orang yang nak melaksanakan ni dipanggil pengurus tenaga. Orang yang nak melaksanakan pengurusan cekap tenaga di dalam suatu organisasi ni dinamakan sebagai pengurus tenaga. Dan pengurus tenaga ni dia mesti berperanan, dia boleh berperanan di dalam pihak ya, di dalam sesuatu organisasi. Pengurus tenaga ni should be able to integrate. Kan, bila kita kerja besok, bila kita dalam suatu organisasi, of course kita ada pihak pengurusan. Dan yang kedua, kita ada pekerja. Dan pengurus tenaga ni mesti mahir dan can fit to both party. Dia boleh masuk dan bekerja dalam pihak pengurusan, di kalangan pihak pengurusan syarikat, dan dia boleh bekerja ataupun masuk ataupun ialah bersama-sama dengan pekerja syarikat untuk melaksanakan pengurusan tenaga. Barulah benda ni boleh berjaya. Sekiranya dia gagal, sebagai contohlah, dia ni orang yang pandai, technical knowledge superb, dia boleh buat, tetapi dia tidak berjaya untuk yakinkan bos dia ataupun supervisor dia ataupun pengurus syarikat ataupun CEO, dia gagal. So benda ni tidak akan berjaya. Ataupun dia ni orang yang baik dengan pihak pengurusan, dia baik dengan bos, dia dari segi management dia bagus, tetapi dari segi teknikal ataupun nak melaksanakannya dia tak tahu, dia tak ada cukup ilmu nak laksanakan, pun benda ni akan gagal. So seharusnya seorang pengurus tenaga tu must fit to the top management ataupun management side of the particular organisasi, dan juga fit di kalangan, boleh masuk di kalangan pekerja-pekerja yang nak laksanakan sistem pengurusan tenaga yang cekap. Okay. Dan of course, satu struktur organisasi yang kukuh, adanya polisi, adanya jawatan kuasa, jadi barulah pengurus tenaga tu berjaya mencapai objektifnya. Seterusnya boleh mencapai objektif untuk menjimatkan kos dan tenaga bagi sesebuah syarikat. Okay. Right, seperti saya kata tadi, secara prinsipnya pengurus tenaga tersebut ataupun sistem pengurusan tenaga tu perlu mendapat sokongan di semua pihak. Tak kira lah di peringkat atasan mahupun di peringkat bawahan. Dia mesti mendapat support ataupun sokongan kedua-dua pihak. Daripada pihak majikan pun dia kena dapat support, dari pihak pekerja pun dia kena dapat support, so that dia boleh able to implement sustainable energy management system. Kenapa dia kata a good system has to, first, dia kena comply, dia kena patuh dengan apa kehendak, kan? Apa kehendak syarikat. Syarikat kata nak kurangkan kos, dia kena buat supaya sistem pengurusan tenaga yang ada tu boleh mengurangkan kos syarikat. Syarikat kata tahun ni kita nak kurangkan kos operasi kita sebanyak 5% melalui penjimatan tenaga. So dia kena comply, and then dia kena jadi motivator. Dia kena jadi motivator. Sebab apa? Bila nak buat pengurusan tenaga ni, kadang-kadang orang endah tak endah. Sebab apa? Oh, ni bukan duit saya. Okay, ni duit syarikat. Tak apalah, saya tak nak buat apa-apa pun, nanti kan saya dapat apa-apa keuntungan. Jadi nak buat pengurusan tenaga yang less tadi ni, kena ada awareness. Kena ada motivasi. Dan kat sini lah peranan seorang pengurus tenaga tu, dia mestilah, apa orang kata, dia mestilah boleh memberi motivasi kepada staf dia supaya bersama-sama dalam menjalankan sistem pengurusan tenaga yang cekap. Okay. Seterusnya, sistem yang baik juga able to develop the organization knowledge.
Kan mungkin orang tu dulu tak tahu apa-apa pasal pengurusan tenaga. He has no knowledge of energy management. But when he involved in the community, in the energy management committee ataupun energy management team, when he involved in the energy management team dan juga energy management committee, then he can gain the knowledge of managing the energy. Dulu dia tak tahu nak tengok, dulu dia tak tahu nak kendalikan aircon macam mana. Dulu dia tak tahu nak kendalikan motor macam mana. Dia tak tahu nak kendalikan pump di organisasi dengan cepat macam mana. Jadi bila dia join, dia tahu macam mana nak operasikan peralatan tersebut dengan cekap. Okay? And then seterusnya, good system able to support the continuous improvement process in the organisation. Of course, kita nak penjimatan tu, kita tak nak penjimatan tu macam yo-yo. Kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. Dia mesti ada improvement. So, makin lama, makin hari, makin kurang penggunaan tenaga. Jadi kat sini, sistem mestilah boleh monitor. Monitor dan juga melakukan penambahbaikan. So that there is a continuous improvement process yang berlaku dalam organisasi tersebut. Dan tak naklah kita berada dalam suatu keadaan yang business as usual ataupun dalam comfort zone. We want to, kita nak satu keadaan yang kita boleh improve dari semasa ke semasa. Dan akhir sekali, sistem pengurusan tenaga yang baik able to integrate with the existing working procedure. Dulu tak ada pengurusan tenaga. Mungkin ada working procedure. Contohlah kita ambil kilang. Contohlah saya ambil mudah, kita nak buka bakery. Kita nak buka bakery. Kilang roti ataupun kilang kek. Bila proses untuk menghasilkan kek tu, ada step yang kita perlu patuh. Contohnya daripada pengumpulan bahan mentah kan. Bahan mentah dia apa? Macam gula, tepung, butter dan sebagainya, telur, kita kumpul. And then bila kita dah kumpul, kita dah ada bahan mentah, the next process adalah mungkin kita kena mixkan dia, kita kena campurkan dia kan. And then bila kita dah campurkan dia, kita kena panaskan dia. Kita masuk dalam oven, kita bakar kek tu. And then daripada dah bakar tu, kita decorate kan. Kita decorate, kita packaging dan kita jual. So dia proses. Proses yang daripada mula sampai akhir. Setiap proses tu mesti ada working procedure, mesti ada instruction. Macam mana nak kumpulkan bahan mentah? Berapa banyak sukatan dia? Kan? Nak guna dalam bekas apa? Apa yang kita kena kumpul dulu? Kan? Dan yang kedua, dalam proses kita nak campurkan, berapa banyak sukatan yang campuran setelah kita sukat tadi tu, mungkin tak semua kita pakai. Mungkin sebahagian kita pakai dulu, dan kemudian kita tambah sikit. So, mesti ada proses. Mesti ada working procedure, mesti ada arahan. Yang sukatan dia banyak mana untuk kita laksanakan proses pencampuran bahan-bahan nak buat kek tadi tu. Nak panaskan, nak bakar kek, of course ada kaedah dia. Nak kena panaskan oven dulu. Nak panaskan oven tu sampai suhu berapa kan. Jadi setiap kali tu, kalau kita pecahkan dia, setiap proses tu ada input dan ada output. Ada input, ada output. Contohlah, dalam proses kita membuat bakar kek, input dia apa? Input dia kek yang telah disiap, kita bencuh, kita campurkan, kita jadikan dia suatu bahan yang nak dibakar. Dan input yang lain adalah energi. Betul? Input yang lain nak panaskan mesti guna energi. Mesti guna electrical energy kan. Jadi kat sini, bila kita ada sistem pengurusan tenaga, of course kita akan sukat. Kita akan ukur berapa banyak penggunaan tenaga yang kita gunakan untuk kita bakar kek tadi tu. Umumnya kita ketahui bahawa lagi panjang masa yang diperlukan untuk kita bakar kek, lagi banyak tenaga yang diperlukan. Sebab tu kita kena more efficient, so that kita bakar mungkin dalam tempoh masa yang sedikit, tetapi kek tu masak dan penggunaan tenaga berkurang. So sistem pengurusan tenaga yang baik mestilah able to integrate dengan sistem yang sedia ada.
so that dia akan jadi sesuatu yang bermakna bagi pihak syarikat. Okay. Dan bila ada sistem ni, bila ada sistem ni, of course, bila kita dah ada sistem pengurusan tenaga, of course kita boleh pantau berapa banyak kos yang kita keluarkan untuk kita menguruskan kita punya produk. Nak buat produk, of course bila dah ada pengurusan tenaga, of course kita boleh control kita punya kos dengan lebih mudah. And then selain daripada tu, bila kita dah tahu berapa banyak kos, dan kita boleh tahu berapa banyak kita boleh kurangkan kos dari segi kita operasi dan selenggara peralatan tersebut. Selain daripada tu, kelebihannya staff awareness. Dulu dia tak tahu, sekarang dia tak tahu banyak benda, so dia increase the staff awareness from energy conservation and waste minimization, and then develop the knowledge, and then of course sistem pengurusan tenaga ni dia putar ataupun berasaskan pada konsep PDCA. PDCA, plan, do, check and action. Plan, do, check, action. Kita kena rancang. Kita kena rancang. Contoh, apa yang kita rancang, rancangan kita mesti berdasarkan kepada berapa banyak penggunaan tenaga yang kita sasarkan. Contoh, kita nak kurangkan penggunaan tenaga 5%. So, bagaimana kita nak kurangkan tenaga kita 5% tadi tu? So, kita kena ada perancangan. Okay. And then, bila kita dah ada perancangan, kita kena buat. Kita kena jalankan rancangan kita. Of course, bila kita nak jalankan rancangan kita tu, mesti ada prosedur. Mesti ada prosedur. Mesti ada langkah-langkah bagaimana kita nak jalankan perancangan yang kita telah rancang tadi tu. Dan seterusnya, bila kita dah buat, bila kita dah rancang, kita dah laksanakan, of course kita kena laporkan. Kita kena laporkan. Dan dekat sini, laporan tersebut berdasarkan kepada review kita ataupun checking kita terhadap prosedur yang kita dah tetapkan tadi. Capai tak target kita? Reporting yang kita buat tadi tu mestilah merujuk kembali. Contohlah, kita dah merujuk kepada sasaran yang kita nak tadi tu. Objektif yang kita sasarkan tadi. Contoh, kita target tadi 5%. Kita dah buat, tapi tak dapat 5%. So, why tak dapat 5%? So, mungkin kita kena ubah balik kita punya prosedur. Ataupun kita kena ubah kita punya target. So that kita boleh capai target kita tadi tu. Okay. And then, bila kita dah plan, do, check. So, kita kena action. Action tadi itulah. So, kita akan buat balik benda yang sama, tetapi ada penambahbaikan. Ada improvement. Alright. Selain daripada itu, sistem pengurusan tenaga yang baik juga will assist the company in supporting other quality system. For example, ISO 14000 untuk sistem pengurusan alam sekitar, total quality management ataupun total productivity management. So, it will support. So, energy management ni boleh improvekan sistem quality yang sedia ada, sistem penyampaian yang sedia ada dalam suatu industri. Okay? Without a sustainable energy management system, the organization will not be able to control and maintain the saving result. Tak ada sistem. Siapa nak pantau? Siapa nak buat report? Dan siapa nak buat penambahbaikan? Kita dah ada target, tapi kita ada target nak kurang, tapi kita tak ada prosedur yang jelas. Kita tak ada orang yang nak pantau. Kita tak ada orang yang nak buat checking. Kita tak ada orang yang nak buat continuous improvement. So, saving tak dapat lah. So, saving dia akan jadi yo-yo. Graph dia akan jadi yo-yo. Sekejap naik. Bila cost electricity naik, dan kita buat perkhidmatan tenaga. So, bila cost dah rendah, kita dah berjaya capai perkhidmatan, then we relax.
di comfort zone and then cost naik balik. So dia macam tak stabil kan, dia kejap naik kejap turun. Ini contoh kita tadi. Kalau katakanlah dia ada sistem pengurusan tenaga yang baik, so dia akan jadi yo-yo macam ni So dia naik, cost naik, so kat sini baru buat penjimatan, so turun balik, and then dia dah hilang fokus, so pengurusan tenaga pun naik balik, and then terasa kenaikan tu buat balik. Tapi kalau kita ada sistem yang sustainable ataupun lestari, so cost kita naik kan, so we do something to improve our energy consumption, and kita ada orang yang pantau, kita ada IJK kita ada komiti yang nak melaksanakan, kita ada proper reporting system, then of course penjimatan dia akan turun. Kita akan dapat lagi penjimatan dia. Okay, cari lagi. Okay. So dalam kita membuat satu sistem pengurusan tenaga, dia ada 4 main step dalam roadmap dia. Dalam roadmap dia ada 4 langkah utama. Yang pertama sekali kita kena evaluate. Kita kena evaluate sama ada kita punya sistem yang ada sekarang ni dah cukup bagus ke belum. So kita kena evaluate, kita kena muhasabah dulu. Kita contohlah kita nak sebagai nak jadi seorang contohlah kita nak datang kelas kan, kita kena evaluate sebelum kita datang kelas. Kita evaluate lah sama ada kita tanyalah kita dah bersedia untuk datang kelas, are we ready, ada facilities are ready dan sebagainya. So kita kena evaluate, dipanggil kaedah kita nak evaluate tu kita merujuk kepada EMM, Energy Management Matrix. Okay, nanti kita akan tengok macam mana apa yang ada dalam EMM tadi, Energy Management Matrix. Okay, next, bila kita dah evaluate, kita dah tahu kat mana kita ada kekurangan, dan dari situ kita preparekan ataupun sediakan organisasi kita untuk melaksanakan sistem pengurusan tenaga yang lestari. Of course, dekat sini yang paling asas, paling penting, perlu dapat top management punya komitmen, dan ia perlu diterjemahkan dalam bentuk energy policy. Okay. Yang kena ada energy policy. Next, kena ada komiti. So energy manager tak boleh buat kerja seorang-seorang. Energy manager perlukan kawan-kawan. Energy manager perlukan supporting staff. Energy manager perlukan top management, so that komiti tadi tu boleh bergerak. Boleh bergerak. And then kita set up the components. Kita nak, contohlah komponen-komponen yang ada, kita nak improvekan aircon kita, nak improvekan lampu kita dan sebagainya. So kita kena set up komponen. Dari segi kita nak improvekan kita punya knowledge, kita nak improvekan kita punya keuangan. So itu adalah komponen-komponen yang mana kita nak bantu, kita nak kurangkan penggunaan tenaga. Dan akhir sekali, bila dah ada polisi, bila dah ada jawatan kuasa, bila dah ada action plan, so of course kemudian comes to the implementation, pelaksanaan. Of course kena ada training. Kena ada training. So kalau tak diberi latihan, macam mana nak buat? Okay. Settle di peringkat kita nak preparekan organisasi kita. Next, bila kita dah ada list of langkah-langkah bagaimana kita nak kurangkan penggunaan tenaga, seterusnya boleh mengurangkan kos pengeluaran. So kita kena buat dipanggil detail energy audit. Kat sini kita nak tengok lampu pun banyak, kita nak tengok aircon pun banyak, kita nak tengok berapa penggunaan tenaga kita sebulan. So nanti bila kita nak buat group assignment tu, so insyaAllah saya akan pecahkan satu group tu kepada 5 pelajar. 5 pelajar. Dan group tu kena buat video. Video dia adalah berkenaan dengan home energy audit. Okay, videonya adalah berkenaan dengan home
energy audit. Okay. So nak buat energy audit ni pertama sekali kena tengok bil elektrik, kan, kena buat analisis sikit lah. Bulan apa yang tinggi, bulan mana yang rendah, berapa penggunaan purata dan sebagainya, berapa penggunaan tenaga selama setahun. So kita kena tengok kepada bil api. Dan kemudian bila kita dah tengok kepada bil api kita, dan kita tengok apa equipment kita yang equipment yang ada di rumah yang menggunakan penggunaan tenaga. Contohnya kita ada kipas, berapa unit kipas, kita ada lampu, berapa unit lampu, kita ada TV, washing machine, sejuk, microwave, you name it lah yang kat rumah yang ada. Kita kena kira berapa banyak kita ada dan berapa banyak kuasa ataupun power ataupun energi yang digunakan setiap peralatan tadi tu. Kita kena pasal apa kita nak buat. Bila kita nak buat ni, biarlah kita buat pengurangan tu ada impactnya, kan. Kalau katakanlah penggunaan lampu tu mungkin 20% daripada total penggunaan, kan. Nah, 60% tu mungkin aircon, the rest ada others. So kalau kita buat kat lampu dengan others, mungkin dia punya perkhidmatan tu tak nampak, kan, tak signifikan. Pasal apa? Daripada jumlah keseluruhan tu penggunaannya sedikit je, kan. Bila kita buat kepada equipment yang penggunaannya tinggi, contohnya macam aircon, kan, aircon. So kita nak buat perkhidmatan, kita buat kat aircon. So aircon ni apa yang kita boleh buat? Mungkin kita kena setkan suhu, kita kena setkan masa yang sesuai. Okay. Bila kita dah ada semua tadi tu, dan yang nak buat tu kena ada team lah. Kat sini dia panggil SIT, iaitu stand for Sustainable ataupun Small Improvement Team. Small Improvement Team. Okay. Dan bila dah buat perbaikan, dah siap, of course nak kena kendalikan, perlu diberi latihan. Kat sini latihan dia bukan lagi dalam bentuk latihan yang general, tetapi latihan yang berbentuk teknikal. So contohlah kalau kita tukarkan aircon, of course latihan yang diberikan macam mana nak kendalikan aircon dengan cekap, kan. Kita kena melihat kepada apa yang kita buat penambahkan. Dan last kali, bila kita dah ada semua ni, barulah kita integratekan dengan sistem yang ada di tempat kita. Pasal apa nanti bila kita dah integratekan, akan berlaku perubahan kepada polisi, akan berlaku perubahan kepada jawatan kuasa, akan berlaku perubahan kepada working procedure kita, dan akan berlaku perubahan dari segi bagaimana kita nak pantau kecekapan ataupun aktiviti yang ada dalam sesuatu organisasi. Okay? Alright. So setakat ni ada yang nak tanya? Ada yang nak tanya? Ada? Tak ada, okay. Tadi tu saya kata, first step kita kena evaluate. First step tadi kita kena evaluate. So this is the 6 component yang kita nak evaluate. The first component adalah energy policy. Ada tak energy policy? Pasal apa tadi? Saya dah kata pengurusan tenaga yang lestari itu perlu bermula dari atas ke bawah. Must begin from the top management to bottom. So that's why the energy policy is very important. Okay? Penting. Menunjukkan komitmen tiap perusahaan. So nak tengok polisi ada tak ada? Kalau ada polisi, adakah polisinya boleh ditambah baik? Okay? Dan yang kedua, kita nak tengok kepada ada tak tim yang nak buat? Ada tak komiti? So kalau tak ada komiti jawatan kuasa, dan you kena form komiti. Dan komiti tadi tu diberi latihan tak? Diberi latihan tak? Kalau tak ada, perlu diberi latihan. Dan yang ketiga, yang keempat, apa dia punya apa yang perlu kita lihat sekali lagi, information system. Adakah maklumat yang ada tu dari segi maklumat daripada bil KMB sahaja, ataupun mungkin ada maklumat-maklumat lain yang boleh membantu kita dalam membuat
aktiviti mengurangkan penggunaan tenaga. Okay. Seterusnya yang kelima iaitu marketing. Marketing ni umpamanya macam kita kena marketkan energy. Bukan kita nak jual energy, tak. Maksud saya market ni, we have to tell the whole organisation bagaimana kita nak menguruskan tenaga yang baik. And then kita kena ada bagi dia some incentive. Bila kita buat marketing, kena ada incentive kan. Kita beli barang kat Lazada, ada free shipping dan sebagainya. Samalah. So kalau kita buat perkhidmatan tenaga, dapat pengurangan, so berapa insentif yang akan diberi oleh majikan. Yang terakhir sekali, yang keenam, iaitu ada tak investment yang dibuat untuk projek-projek yang melibatkan pengurangan penggunaan tenaga ataupun pengurangan kos. Adakah projeknya berbentuk jangka masa yang pendek ataupun projek-projek tadi melihat kepada tempoh masa yang panjang. So kita kena evaluate. Energy conservation, evaluate investment criteria for energy conservation project. So inilah. So bila kita dah evaluate tu, so ni adalah dia punya penanda aras. Dia punya penanda aras kan. So kita ada energy policy kan, ada level 4, 3, 2, 1, kosong. Kalau tak ada polisi, kosong. Kalau ada polisi, berapa? So naik. Yang kita ada team. Yang kita ada motivation. Kita ada information system, marketing, dan juga kita ada investment. So how we going to evaluate? For example, dekat kilang ni tak ada energy policy. So kalau tak ada, inilah. Tandakan X. So dekat kilang tu, kita ada, ni adalah dia punya level. So, contohlah dia kata energy management is a part-time responsibility of someone with only limited authority or influence. So mungkin dia ada energy manager kan. And then in terms of motivation, ada tak contact dengan user? So contact dengan user ni ada tak user diberitahu? So user diberitahu ni adalah orang yang macam mana? Adakah orang yang technical ataupun orang bukan technical? So mesti ada semua sekali orang yang ada dalam mestilah beritahu semua orang yang ada dalam kilang. Itulah ni pun tadi informal contact. So ada just beritahu kawan je. Information system. So mungkin kita hanya ada build TND kan, marketing. So tak ada regular training kan, mungkin information. So tak ada investment. Contoh. Dan kita draw the line. So ni adalah kita punya evaluation line. So dia bentuk macam U shape yang terbalik kan. So kalau kat sini, kat mana kita nak improve? Of course, the important thing yang kita kena improve adalah bahagian rendah kan. So bahagian rendah yang mana? Yang energy policy dan juga investment. So we target this first. Settle yang ni, nanti mungkin akan ada yang baru ada mungkin boleh naik ke sini dan sebagainya. Okay, how you evaluate your engineering. Akhirnya saya nak macam mana kita nak summarizekan di situasi, whether sama ada dia adalah U-shape macam ni, ataupun dia ada high balance, ataupun dia ada low balance, ataupun dia ada macam ni. So it's up to us. When we evaluate, you can put any point that you think that is right for the company. Okay. Next. So, tadi saya terangkan, dia akan bentukkan profil harkat sama ada dia high balance, low balance,
U-shape ataupun high balance. So high balance apa yang nak kita buat, semua dekat sini. Okay. Contohlah kita ambil tadi kan kita ambil dia adalah N-shape. So ni adalah N-shape. The two outside columns score significantly low. So next kita adalah get a commitment daripada top management. So bila kita dah faham tentang organisasi kita, bila kita dah evaluate organisasi kita, next kita kena preparekan organisasi tersebut. So of course kena ada energy policy, kena ada jawatan kuasa, kena ada EAC. EAC dia apa? EAC ni apa? Mungkin kita susah nak kontrol semua penggunaan tenaga dalam satu bangunan kan. Contohlah bangunan tu besar, contohlah macam universiti. Bangunannya besar, bangunannya banyak. So susah kalau ada seorang saja yang pantau semua. So better ni kita bagi kecil-kecil. Yang bagi kecil-kecil. So bahagian yang kecil-kecil ni lah kita panggil EAC, Energy Accounting Center. So kita ada EAC FKM, kita ada EAC FPTT, kita ada EAC Library, kita ada EAC Chancellery dan sebagainya. So kita akan ada jawatan kuasa yang tertentu di setiap EAC sebut. Dan seterusnya, so macam mana EAC nak kerja? So of course kita kena draftkan atau kita kena preparekan working procedure. How they going to manage their energy efficiently for their respective equipment. Right. So of course, bila kita dah buat ni, yang kita kena identify apa control parameter kita. Kita kena identify apa control parameter. So antara parameter yang penting adalah seperti energi itu sendiri lah. Energi iaitu kWh. Dan daripada itu suhu, power. So ada satu lagi parameter, H, masa. Masa. So bila kita boleh kontrolkan suhu, bila kita boleh kontrolkan humidity, bila kita boleh kontrolkan masa, so of course benda-benda ni adalah amat valuable kepada pengurusan tenaga. Okay. And then setiap contohlah tadi bila kita nak buat kit tadi kan, bila kita nak buat kit tu, indeks tenaga bagi setiap proses tadi tu berbeza. Warehouse, tempat kita simpan barang untuk buat kit tadi tu, dan juga tempat untuk kita bakar kit tu, of course tempat yang berbeza. Tempat yang berbeza, jadi proses kerja pun berbeza. Jadi indeks pun kena berbeza. Kita tak boleh samakan indeks orang yang bekerja di tempat nak bakar kit dengan orang yang bekerja di tempat penyimpanan bahan mentah. Kan? Tak boleh. So kita kena cari apa dia punya control parameter, apa yang ada dekat tempat tu, dari setiap EAC tu, and then kita setkan dia punya target. So bila kita dah setkan target dia, so kita kena ada baseline. Inilah satu-satunya benda yang penting dalam pengurusan tenaga. Without a proper baseline, it's difficult for us to monitor how much we save the energy. Sering kali orang cakap, kita dah buat macam-macam. Tukar lampu, kita dah tukar aircon, kita dah tukar pump, kita dah tukar komputer, kita dah tukar TV dan sebagainya. Tapi bila kita tanya, berapa banyak kita jimat? Berapa banyak yang you dah jimat daripada aktiviti-aktiviti yang kita cakap tadi? Tak tahu. Kenapa tak ada baseline? Tak ada garis penanda aras. So pentingnya baseline ni, so ini adalah kita punya benchmark. Sama ada kita dah capai tadi, contoh kita dah capai 5% target. So daripada aktiviti-aktiviti yang kita dapat itu, capai tak target yang kita dah sasarkan? Dan bila kita dah set target, orang di setiap EAC tadi tu perlu collect data. Perlu kumpulkan maklumat-maklumat. Then do some analysis. And then mungkin ada some working procedure tu yang kita kena improve.
So that's why kita kena preparekan operational guideline yang baru bagi setiap EAC tadi tu. Contohlah EAC library. Mungkin operasi kerjanya berbeza dengan EAC yang ada di fakulti kan. Fakulti mungkin operation time dia dari pukul 8 pagi sampai 6 petang. Tapi library mungkin operasional 8 pagi sampai 12 malam. So kat sini guideline tu penting lah untuk EAC tu melaksanakan pengurusan cekap tenaga. And then next, kita conduct the awareness training and then follow up the recommendation by the auditor. Alright? Okay. Second, bila kita dah tahu, kita ada polisi, kita ada team, kita ada working procedure. Dan next, bagaimana kita nak cari, contohlah kita dah dapat saving, kita dah target kan, kita nak jimat 5% kan. So, kat 5% ni kita nak jimat macam mana? Mesti ada apa? Ya, mesti ada apa tu? Mesti ada kaedah. So, pertama sekali, contohlah kita dah listkan dalam perkhidmatan tenaga tu, kita nak tukar lampu, kita nak tukar aircon, kita nak tukar pump, kita nak pasang solar dan sebagainya. So bila kita dah buat detail audit, so kita pilih. Kita nak tukar lampu dulu. Kita nak tukar lampu dulu. So bila nak tukar lampu ni, siapa yang tukar lampu? Berapa banyak duit yang diperlukan untuk tukar lampu? Sebab tu kena ada team. Dipanggil project management team ataupun sustainable improvement team. Nak laksanakan setiap langkah-langkah yang telah dicadangkan dalam laporan audit tadi. Pasal apa? Orang yang buat lampu mungkin dia tak mahir. Bagaimana nak tukar aircon ataupun tukar barang-barang peralatan office. So sebab tu setiap satu energy conservation measures perlu ada dedicated, dipanggil sustainable improvement team. Sebab apa? Nanti dia akan buatkan quotation, dia akan carikan quotation, dia akan buatkan budget, dia akan buatkan action plan, dia bila dan sebagainya. So finally, when the system in place, bila langkah-langkah tu yang kita nak buat tadi tu dah berjaya dilaksanakan, of course, finally you must give them a training, a technical training. Otherwise, beli barang-barang macam-macam tapi tak tahu nak buat macam mana. End up projek tu jadi projek gajah putih kan. Okay. Okay. Now, bila kita dah berjaya dapat perkhidmatan, next kita kena verify. Kenapa kena verify? Kenapa kena verify? Pasal apa? Nak make sure data kita tu adalah yang accurate. So kita kena buat dia panggil M&V, Measurement and Verification. Kita kena buat Measurement and Verification. And then sama ada kita nak buat secara dalaman ataupun luaran. So kalau mungkin daripada semakan, daripada pemeriksa tadi tu ada improvement, kita kena improve kan kita punya working procedure. Kita kena, setelah kita improve kan kita punya working procedure, so kita kena evaluate balik sama ada prosedur yang kita ubah tu menepati tak KPI yang kita cadangkan. Dan akhir sekali kita conduct training untuk staff. Untuk staff. Okay. So now, these are the most important person dalam sustainable energy management to drive the energy management system. Dia panggil energy manager. Okay. Energy manager is the person who has been given by the given authority. Maksudnya dia diberi kuasa oleh pihak majikan, syarikat untuk merancang, mengurus, to plan, lead, manage, coordinate and monitor and evaluate the implementation of sustainable energy management. So energy manager tu mestilah orang yang ada diberi kuasa untuk merancang, untuk mengetuai, untuk menguruskan, coordinate
monitor dan evaluate the implementation of sustainable energy management dalam sebuah organisasi. As sustainable energy management is interrelated with several departments within an organization. Okay, so mesti dalam jawatan kuasa tu mesti ada orang HR. Kenapa penting orang HR ni? Dia nak tahu kenapa pentingnya orang HR ni. Sebab orang HR ni lah yang tahu kita punya education background. Apa training yang kita dah bagi. Okay? Apa lagi training yang kita perlu bagi. Kan? To develop our competency. Kena ada orang purchasing. Kan nak beli lampu. Ataupun nak beli aircon. Mesti melibatkan purchasing. Orang proses. Orang yang production process. Mesti melibatkan orang yang bekerja di bahagian proses. Penting. Sebab dia adalah interrelates di department. So energy manager should be able to fit to any interrelates department tadi itulah. Okay. And then selain daripada itu, energy manager ni perlu diberi surat lantikan. So dalam surat lantikan tu perlu dinyatakan apakah job description, apakah tugas seorang pengurus tenaga. Sebab itulah pengurus tenaga ni merupakan orang yang paling penting dalam kita nak melaksanakan sistem pengurusan tenaga yang SKT. So bila nak buat tadi tu, dah ada energy manager, of course kena ada team. Kena ada team. So team ni perlu ada structure-nya. Perlu ada structure-nya. So structure ni kita boleh bagi kepada 3. Yang pertama adalah structure A. The function of energy manager can be assigned to a dedicated person as an independent position. So maksudnya orang yang bekerja sebagai pengurus tenaga ni dia tak buat kerja lain. Dia tak buat kerja lain. Dia hanya kerja je dalam company tu ataupun dalam syarikat tu sebagai pengurus tenaga saja. Dia menguruskan energi saja. Dia tak ada kerja lain. Selain daripada tu, kita ada yang mana pengurus tenaga ni jugalah orang daripada department yang lain ataupun jabatan yang lain. Contoh, pengurus tenaga daripada orang production, pengurus tenaga daripada orang finance, pengurus tenaga tu mungkin orang HR. Okay. Dan yang ketiga, yang last kali, structure C, pengurus tenaga tu sendiri adalah bos kilang tu. CEO tu adalah energy manager. Barulah benda tu boleh laksanakan dengan baik. Okay. Ini contoh contoh yang structure C. Maksudnya contohnya structure yang A, iaitu energy manager tu dia hanya buat kerja sebagai energy manager saja. Dia tak buat HR, finance, marketing, plant, manufacturing manager. Yang kedua, dia plant manager. Pada masa sama dia juga adalah energy manager. Structure yang ketiga, MD ni sendiri adalah energy manager. So apa tanggungjawab energy manager? What are the responsibilities of energy manager? So dia ada 6 tugasan yang penting sebagai seorang pengurus tenaga elektrik yang baik. Pertama sekali, bila he or she able to define the energy policy. Kat mana nak kurang, berapa banyak perkhidmatan yang nak dicapai dalam perkhidmatan nak dicapai dalam tempoh jangka masa yang pendek, sederhana dan panjang. Define the energy management policy. Pasal apa nanti bos nak sign kan? Yang kedua, getting commitment. Getting commitment tak bukan sahaja daripada pihak majikan, tapi kena dapat komitmen daripada jabatan-jabatan yang lain. Planning and organizing, saya cakap tadi, objectives in target setting, system audit, control and monitoring. Ni kita tadi plan, do, check, action. So ni adalah bahagian plan and setting. So ni adalah plan. Plan. Do,
So ni kebanyakannya ni adalah plan. Okay. Itu kita do, atau kita check. Sini kita action. So do tu boleh ada dalam plan and do. So ni adalah checking, ni adalah action. Okay. Sekarang ni boleh ikut? Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Okay. Jadi saya ringkaskan apa tanggungjawab pengurus tenaga. So pertama sekali dia kena establish energy policy and then getting commitment, kena plan and then buat dan check dan buat tambah perbaikan. Ingat dia berdasarkan kepada 4 konsep iaitu plan, do, check and action. Okay. This is how we going to formulate the energy policy. To be successful, the objective of the policy of a different department within an organization must be defined according to the overall organization energy policy. Masa kita mula-mula nak set up energy policy dekat ITEM tu, kita banyak kali berbincang dengan dekan-dekan. Kita banyak bincang dengan library, kita bincang dengan chancellery. So that kenapa? Sebab kita naklah buat kita naklah set yang satu KPI ataupun indikator berapa persen perkhidmatan yang kita nak capai tu, supaya orang lain pun boleh ikut bersama. Kerana nanti kita shock sendiri, orang lain tak dapat capai perkhidmatan yang kita sasarkan. Sebab tu bila kita nak buat energy policy, kena ada consensus. We must have a consensus among the stakeholders. Okay. Getting commitment. The energy manager should make all concerned parties realize that their commitment will significantly benefit the organization and will be consistent with their strategic business or service delivery goals. So maksudnya dekat sini, program energy management system bukan program yang main-main. Bukan program yang main-main. So of course, kena dapatkan komitmen daripada semua orang. So that the benefit will go to the organization and everybody will happy. Okay? Kena dapatkan komitmen. Getting commitment daripada top management is very crucial because saya kata daripada awal tadi, energy management ni perlu bermula daripada atas ke bawah, top to bottom. And from the supporting staff also important, so to ensure that the implementation of the energy management system going smooth. Tak nak nanti bos bagi arahan, ada polisi, ada work instruction, tapi tak ada orang nak buat. Ataupun orang yang buat ada tapi tak ada capable nak buat. Okay? Mesti dapat komitmen daripada pihak pengurusan dan juga komitmen daripada pihak bawahan. So, macam mana dapat komitmen? Of course, masa kita mula-mula tu, kita ada banyak informal discussion dengan NC yang lama. Kena cerita dengan dia, kenapa kita nak buat, okay? Berapa banyak kita nak jimat, kenapa pentingnya kita nak buat, kita nak jadi entun pertama yang berjaya mengurangkan penggunaan tenaga dan sebagainya. So kita kena one-to-one discussion. Dah kena ada campaign, dan barulah bila dah ada discussion, di peringkat awal tu kita tanya rekan-rekan, kita tanya orang library, dan bila dah tanya pandangan orang, dah dapat blessing daripada semua ketua-ketua PDJ tadi tu, dan barulah kita buat bengkel. Kita buat bengkel, kita buat training dan sebagainya. So how we going to get the commitment is from this method. You can apply. And then bila kita dah plan, bila kita dah ada policy, kita dah dapat commitment, of course kita kena plan. Plan kita nak buat kat mana, bila kita nak laksanakan, dan bagaimana kita nak laksanakan. So of course whatever we do, we must have a target setting.
Dan kita kena ada KPI yang kita nak capai. Kita kena ada sasaran. Otherwise, it will be useless. That's why kita rasa target have to be realistic, meaningful, and achievable under normal operating circumstances. Maksudnya target tu kena realistik, bermakna untuk semua orang dan boleh dicapai under normal operating condition. Okay? And then once the objective is set, energy manager dan juga dia punya pasukan should ensure that pada tadi kita dah ada objektif di peringkat organisasi, di peringkat atas. So di peringkat bawah ni dipanggil EAC ni, Energy Accounting Center, sebagai contohnya library. So dia tak ada knowledge. So di peringkat komiti lah yang akan membantu pihak library untuk merangka action plan yang dia nak buat to achieve the objective. Okay. Dan bila dah ada plan, kita kena monitor and keep track all the progress. The best is day-to-day basis. And then the manager must also establish monitoring procedure and have key people monitoring the implementation. Jangan ada prosedur tapi tak ada orang nak pantau. Penting juga And then last kali, agreement and approval from the appropriate level of line management. So of course bila kita nak buat something, kita kena dapat blessing ataupun restu daripada pihak majikan. Okay, kalau tak nanti benda ni tak boleh dah jalan. And then bila daripada majikan dah dapat restu, apa yang kita nak buat? And then apa yang kita nak buat tu perlu dapat konsensus juga daripada pihak-pihak yang akan melaksanakan aktiviti pengurangan ataupun penjimatan tenaga tersebut. Okay. Right. And then next, bila dah ada action plan, dan seterusnya kita kena implement. Tadi dah ada polisi, define the activity policy, getting commitment, plan, objective and target setting. Now kita nak buat. So macam mana kita nak buat? Of course kena ada coordination sama ada department, kena ada monitoring, dan mesti dah bercorak kepada penyelesaian masalah. And then conducting need assessment and organizing input training for all staff. This is how we going to manage our energy consumption. So macam mana nak buat ni? Of course, pentingnya kena ada regular meeting. So everybody dapat keep track to apa yang kita nak buat improvement. And then bila kita dah plan, kita nak buat, of course kita kena semak. Ni dia panggil conducting the system audit. So management system tu kita kena audit. Mungkin tadi ada dokumen-dokumen yang tak tally dengan apa yang ada dekat kilang. Kan contohlah kilang tu tadi kilang apa? Kilang buat kek. Kan lain proses dia dengan universiti. So kena buat system assessment so that we can compare, we can evaluate dan kita boleh buat improvement. Okay. Then of course there can be an audit from the internal party or it can be an audit from the external party. And then once we do the audit, kita kena buat improvement. So of course improvement tu kita kena control and kita kena buat monitoring. Kita kena kawal dan kita kena pantau. Kawal dan pantau. Kalau tak, nanti program tu kita tu akan ke laut. Right? Okay. Apa? The energy manager should be the person who regularly reports to account. So of course energy manager ni dia duduk dalam dua jawatan kuasa. Okay, dia duduk dalam dua jawatan kuasa. Pertama adalah jawatan kuasa dengan pihak pengurusan. Whatever being implemented on the ground perlu dilaporkan kepada pihak pengurusan. So who's going to report? To the top management. So energy manager will report to whatever activities that being done at the project site
dia kena beritahu kepada top management. So this is the progress, this is the achievement yang kita dah dapat. Kita dah dapat jimat sekian. In term of cost, we already reduce the operating cost by certain percentage. So energy manager will report. And at the same time, whatever comes out from the top management, biasa kita tahu, okay, tak apa, kita ada jimat ni, so we going to find another percentage saving, another method so that we can reduce more our energy consumption. So hasrat ataupun arahan daripada top management perlu sampai kepada orang yang nak buat tugas ni. Arahan tersebut akan melalui pengusaha melalui jawatankuasa akan memberikan arahan-arahan kepada staf pelaksana bagaimana kita nak kurangkan lagi penggunaan tenaga. Kalau tak ada elemen of control and monitoring tu, dia akan jadi BAU lah, business as usual, ataupun dia akan kembali kepada comfort zone. Okay, some of the code of practice for the energy manager. So energy manager ni mestilah orang yang selalu nak improvekan keadaan. Dia tak naklah berada dalam satu kedudukan yang selesa without any improvement. So must have continuous improvement, and then dia able to develop the policy with the consultation. Sebenarnya nak convincekan orang, especially the top management, if you want to convince, it's take huge, apa orang kata, credibility, kan? Saya nak percaya student saya, of course saya perlu tengok wajah student saya, baru saya percaya student saya. Kalau kita tak tengok student kita macam mana, ini kita nak kenal dia. Samalah, nak ada polisi, you have to consult everybody. Otherwise, bila polisi kita siap, dia tak kena, dia kena improvement dan sebagainya. So nanti tak dapat agreement, susah nak buat dia punya action plan. Okay. And then bila dah ada polisi kan, dah ada komiti, dah ada langkah-langkah perkhidmatan tenaga kan, dah buat pun, of course sebelum buat tadi tu nak kena pantau. You must supervise. You must supervise. Then you coordinate, and then you do the assessment, and then you do the reporting, and then you list the opportunity for improvement. Tak susah, ada sikit tak banyak. Kalau kita lihat balik kat sini, first you are the policy in terms of consultation throughout the stakeholder in the organization, and then getting commitment daripada top management, and then you do the action plan, coordinate, create system assessment, and then provide a reporting system. And then identify opportunity for energy from less polluting sources, including renewable energy and clean fuel, and make appropriate recommendation to top management. And then energy manager should select supplier. Okay, nak beli barang, mestilah you must be fair, ada integrity. Tak naklah kawan tu jual lampu dan LED tapi sebenarnya tak tahan lama, pilih dia pasal dia kawan you. Itu tak boleh. You must have a fair basis for selecting the supplier. Okay, and then so apa, any action by the energy manager, dia juga akan nampak kan, beli barang mahal-mahal tapi tak ada penghematan. Nanti akan bad reputation to the energy managers. And then keep communication open and transparent, including all the dealings with management and those involved in administration, act fairness and integrity. And then finally, respect the rules of the confidentiality of that particular organization. Jangan bocorkan. Pasal bila kita dah buat energy management ni, dia akan lihat kepada production. So takkan nak beritahu kilang ni dia improve banyak lah produk dia, pasal apa, dia ada mesin. So itu adalah confidentiality of that particular organization. So you must keep in secret. Okay? Jangan beritahu orang. Okay, that's it. Any questions? Ada soalan?
Ada soalan tak? Okey. Kalau tak ada soalan? Alright. So kalau tak ada, saya tamatkan kuliah dulu pada petang ni. So nanti saya akan update Yulen. Saya akan updatekan Yulen. So insyaAllah, tak ada apa, kita jumpa minggu depan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Right, thanks.